Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 15 Januari 2022 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah As-Saffat, surah yang ke-37, juzuk yang ke-23. Ayat yang kita akan bincangkan bermula ayat 50. Ayat 50. Muka surat bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Jawi, muka surat 971. 971. Perbincangan kita berkisar tentang orang-orang mukmin. Bila duduk dalam syurga, dia teringat ke kawan-kawan yang kacau dia atas dunia dulu. Dia tu dululah tak bagi aku beriman. Dia ni lah dulu kena kepada kita. Bila kita nak beriman, dia perli, dia kata macam-macam. Dia orang pun fikir, duk mana kawan tu? Dalam syurga sudah pasti tidak, sebab dia memang penyekat, penghalang daripada dakwah. Akhirnya mereka pergi cari dalam neraka, na'udzubillah. Intai-intai dalam neraka, weh, ada kat situ. Dia pun bercakap. Dia tanya khabar lah. Mujur aku tak ikut awak dulu. Kalau tidak, situlah saya. Jadi Alhamdulillah, ahli syurga makin bersyukur kerana mereka selamat daripada azab dan tidak tergoda dengan ajakan kawan-kawan yang kufur, yang syirik atas dunia dulu. Kemudian mereka bergembira dengan nikmat yang diperolehi. Dia kata Alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, kita punya muka surat 971 bermula ayat 50 dan akan berakhir, tafsir kita berakhir sehingga ayat 61. Ayat 61. Kemudian kita akan pergi ke beberapa faedah yang dapat kita kutip dalam ayat ini. Kemudian kita hari ini ada sesi kedua, iaitulah sesi tanya jawab. Mari kita baca separuh daripada ayat yang kita nak bincangkan, kemudian kita pergi kepada huraian. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين.
break setakat itu dulu. Mari kita pergi kepada ayat berapa? 50. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Tinggallah penduduk syurga itu menikmati kesenangan. Lalu setengah mereka menghadap yang lain sambil berbincang dan bertanya-tanyaan. Para pelajar ingat, kita sambung kepada beberapa ayat yang lepas. Nikmat ahli syurga duduk dengan buah-buahan yang comel, dengan minuman yang lazat. Wa indahum qasiratut tarfi'in, ada bidadari yang melayani mereka, ka'annahunna baydun maknun, macam telur yang tersimpan. Ada ulama kata ibarat macam telur kasuari. Sambungan suasana ahli syurga yang begitu menikmati dengan makanannya, minumannya, isterinya comel, majlisnya cantik. Mereka pun berbuah-buah sama-sama dia. Kita dulu ada kawan yang menyekak kita. Oh ni tanya ni, awak dulu? Aku ada juga. Kawan-kawan yang hina kita dulu, yang sekak tak mau bagi kita masuk Islam, itu hak kafir lah. Kalau ajaran yang tak betul pula, yang larang kita daripada ikut sunnah Nabi SAW, ada juga tu. Maka apabila kita berkumpul, kadang-kadang kita ulang balik cerita-cerita lama yang orang kata cerita sadis, cerita yang sedih. Kita dulu nasib baiklah. Macam kita kan kadang-kadang bila kita terlepas daripada bahaya, kita ulang balik dah. Allah, syukur kepada Allah. Nasib baiklah waktu tu ada berlaku 5-6 buah kereta aksiden, kereta kita lepas. Jadi kita rasa, ataupun kita lalu ikut banjir terlepas, orang lain hanyut. Itu dia panggil. Jadi orang yang beriman pun, di antara benda yang dia sebut, iaitulah sebab-sebab mereka selamat ke syurga. Sebab apa? Mereka tidak tergoda dengan gangguan daripada kawan-kawan. Dia pun tanya khabar. Tanya ayat 50 ni. Dia tanya apa? Mereka duk berbincang-bincang, bertanya-tanyaan. Tengok ayat 51. Qala qailum minhum. Berkata seseorang di antara mereka berkata, Inni kana li qarin. Sesungguhnya aku di dunia dahulu ada seorang rakan, member, friend yang menempelak aku. Kita kena ingatlah. Jadi dalam duduk buah-buah, duduk seronok-seronok, suka-suka tu, dia pun tanyalah, bertanya-tanyaan sama dia. Orang ni. Aku dulu ada kawan lah. Apa dia kawan awak tu? Qarin. Tengok ni pelajar, tanda itu. Apa makna qarin? Qarin tu apa? Ada 2-3 tafsir. Tulis. Yang pertama, qarin, syaitan dari kalangan jin. Setiap kita ni ada ni. Ada tengok kiri kanan. Ada qarin ke tak ada? Ada jin duk kacau kita, yang duk kali dengan kita, member. Qarin inilah yang bagi maklumat kepada qarin untuk bomo. Macam orang ni sakit, nak pergi bomo tak? Dia WhatsApp ke geng dia tu. Mu jangan tanya aku, jin pakai WhatsApp, Selcom, Maxis, aku tak tahu. Ibarat kata yang ni cerita. Maknanya qarin ni dia maklum kepada kawan dia bisik dengan Tok Bomo, orang ni sakit sekian-sekian. Lepas tu lah turun kereta, awak sakit gini. Hebat Bomo ni. Belum cerita sudah tahu. Itu semua tu mainan qarin, syaitan.
Ada ulama kata qarin itu syaitan. Itu satu. Yang kedua, qarin ay sadiqun mulazimun minal insi. Kawan rapat dia atas dunia dulu. Member dia, friend dia. Ada ulama mengatakan semualah. Qarin jin dia dulu ke, kawan-kawan dia hak kafir atas dunia dulu, ataupun geng-geng kaki maksiat dia dulu, semua termasuk dalam qarin. Boleh jadi dia cari ni kawan dia yang teman-teman dia, member dia atas dunia dulu. Wallahu alam. Itu makna qarin tu boleh pergi banyak. Tapi dia tanya siapa, kata ulama tafsir, boleh jadi dia cari kawan-kawan dia yang seangkatan dengan dia atas dunia dulu, cuma berbeza dari sudut pegangan. Innali kana li qarin. Aku ada rakan lah. Kawan aku ni pasal jenis, kalau orang pun perangai syaitan. Kalau orang perangai syaitan. Dia kata apa? Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Katanya, geng. Bahasa budak-budak lah ni dia panggil geng ke guys? Guys ke geng? Guys. Pandai belakang ni. Ahli-ahli Facebook ni dia panggil. Guys, geng, adakah engkau juga salah seorang dari golongan yang mengakui benarnya kebangkitan orang-orang yang mati pada hari akhirat? You percaya ke mari semula? Awak, dia punya ego, dia punya mari nak berujah dengan kita. Aina apa ni? Mu percaya ke kebangkitan orang mati pada hari akhirat? Awak percaya? Aidza mitna wa kunna turaban wa 'izama. Adakah sesudah kita mati dan menjadi tanah dan tulang, adakah kita akan dihidupkan semula? Percaya awak? Serta a'inna lamadinun, serta dibalas akan apa yang telah kita lakukan. Makna dia mari berhujah, mari attack orang beriman ni. Ingat tak geng ni? Geng yang mari duk kacau kita di atas dunia. Kata dia ahli syurga lain, ingat. Kenapa tak ingat kita telah menghadapi tribulasi yang begitu dahsyat. Kita telah mengalami ancaman, dipukul dan macam-macam lagi kita ni dihina. Habis di mana agak-agaknya geng tu? Geng kaki tak beriman tu di mana? Qala hal antum muttali'un. Setelah menceritakan hal periharakannya itu. Jadi orang yang beriman, setelah dia rewind balik, ulang balik nostalgia lama-lama dia, orang duk cerita dia atas dunia dulu, siapa? Dia pun cakap sama dia, qala hal antum muttali'un. Ia berkata lagi, sama-sama beriman, adakah kamu hendak melihat keadaan rakanku yang engkar itu? Nakkah tidak kalau kita pergi cari, kita pergi tengok di mana mereka yang tak percaya kepada bangkit semula ni? Di mana mereka tak percaya ni? Ai qala ar-rajulul mu'min li ashabihi fil jannah. Orang mukmin kata sama-sama dia dalam syurga. Mu nak tengok ke ahli neraka ni? Fananzur hal hadzal qarin al-mukazzib bil ba'si. Mari kita pergi ke neraka, kita minta izin dengan penjaga dia, khazanatu jahannam, nak tengok kawan kita ni. Boleh ke tak boleh? Bila dia semangat lagi, dia pun tengok ayat. Ayat 55.
fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka ia pun pergi ke neraka, memandang ke arah neraka, lalu dilihatnya rakan-rakannya itu berada di tengah-tengah neraka yang menjulang-julang. Na'udzubillah. Katalah kawan, na'udzubillahi minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Setiap kali kita tengok ke neraka, kita ulang 3 kali. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah jauhkan, ya Allah selamatkan kita daripada neraka. Dia pergi. Bila nak pergi, macam mana cara nak tengok ni? Neraka api dia nak tengok kuat. Wallahu alam, Allah Ta'ala yang maha mengetahui bagaimana dia ni boleh pergi cari kawan dia dalam neraka. Boleh pergi tengok. Tak masuk dalam, tengok luar. Kita kata itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Hari ni semua benda kita boleh tengok melalui CCTV. Betul tak? CCTV ni, CCTV ada ni. Boleh tengok. Jangan awak tanya pula, tak terbakar ke CCTV dalam neraka? La haula wala quwata illa billah. Kita jangan duk memikir dengan otak kita benda atas dunia ni kepada benda akhirat. Tak boleh nak fikir dah. Masuk dalam kubur pun kita sudah berbeza dia punya cara pemikiran. Masuk dalam kubur sudah berbeza kita. Itu dia panggil alam barzakh. Sana esok alam akhirat. Jadi kita tak nak banding alam dunia dengan alam akhirat. Tidak boleh berbanding. Alam barzakh, alam kubur pun sudah berbeza. Dalam hadis Nabi kata wafsah lahu fi qabri, ya Allah luaskanlah kuburnya. Macam mana Tuhan nak buat? Waktu kita masuk malam betul-betul ya muat teluh tubuh ya. Sekarang ni doa kita wafsah lahu, ya Allah luaskan kuburnya. Macam mana? Itu kerja Allah. Kerja kitanya beribadat. Buatlah amalan-amalan yang boleh memperluaskan kubur. Jangan lakukan perbuatan yang boleh terkena seksa kubur, seperti batu api, kencing, tak basuh, molek-molek. Ini bahaya berlaku tu. Baik. Dia pun pergi. Dia pergi fattala'a fara'ahu fi sawa'il. Tengok. No. Kalau orang Kelantan kat, kakah tu ada situ. Dia orang Kelantan dia panggil kakah. Tak. Kakah tu ada di tengah neraka tengok. Maknanya kawah kita cari ada di sana. Nauzubillah. Allahul musta'an. Ada di sana. Apa orang mukmin kata? Ayat 50. Qala tallahi in kitta la turdin. Ia pun menempelaknya dengan berkata, geng, demi Allah, nyaris-nyaris engkau menceburkan daku ke dalam kebinasaan. Allah, nasib baiklah Allah selamat. Kalau aku ikut godaan awak dulu, ikut di ayah awak dulu, aku sekali dengan mulia dengan aku. Alhamdulillah Allah selamatkan aku dari mu. Orang dalam neraka pula makin sedih. Geng-geng hok kita kena dulu, kita perli, kita hina dulu. Mari tengok kita lah neraka. Na'udzubillah. Atas dunia ni contohlah, kita contoh mudah-mudah ya, simple. Orang ni ngenak kau, lepas tu dia kena penjara. Mungkin tengok dia dalam penjara. Berasa hina tak dia? Hoi. Kita pergi, awak lah dulu curi rumah aku ni. Mula pecah. Mula tak mana barang-barang aku? Kita tanya situ. Kan hina tu. Jadi orang pun ahli neraka pun rasa terhina. Bila orang dia kenal, mari tanya balik Allah. Kita la turdin, mu hampir nak perdayakan aku dulu. Ayat 57. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Dan kalaulah tidak disebabkan nikmat pemberian Tuhanku,
dengan hidayah petunjuk. Kalau Allah tidak, kerana Allah Ta'ala beri hidayah, kalau Allah Ta'ala tidak beri petunjuk, andainya Allah Ta'ala tidak beri bimbingan kepadaku, apa jadi? Dengan hidayah petunjuk, lakuntu minal muhdari, nescaya aku menjadilah aku dari orang-orang yang dibawa hadir untuk menerima balasan neraka. Na'udzubillah. Itu di antara dialog, percakapan ataupun bahasa sentap yang telah dikata oleh ahli syurga kepada ahli neraka. Na'udzubillah. Ahli syurga dikata ke ahli neraka, mulah dulu, kamulah dulu goda kami macam-macam, kita nak masuk Islam kau marah, waktu kita dah Islam sama-sama kita pula, bila kita bercakap tentang Allah, tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang marah. Dia kata apa sunnah-sunnah ni? Ini kita panggil yang pentingnya ada halangan-halangan yang menyebabkan mereka ini ke neraka. Na'udzubillah. Biasalah kita macam tu, para pelajar sekalian. Bila kita selamat, kita terlepas daripada bala bencana, sudah pasti kita akan ulang balik, nyatakan kesyukuran kita, kita selamat daripada terjebak dengan godaan. Kalau betul-betul orang ni nak terjebak lah, pernah diajak, pernah di-attack, pernah dikhianat, pernah dipujuk, tiba-tiba kita tak termakan pujuk, dengar-dengar kata geng-geng itu telah ditangkap oleh polis, telah disaman, telah dibawa ke penjara, kita kata alhamdulillah, mujur nasib baik aku selamat, aku tak pergi. Kita kata alhamdulillah. Jadi kalau tidak, nyanyi sekali dengan neraka geng-geng itulah dia tu. Tengok ayat 58. Afama nahnu bimayyitin. Setelah selesai dah episod ahli neraka pergi ahli syurga pergi melawat, jumpa dah kawan dia dalam neraka, dan mereka juga telah pun melepaskan sepatah dua kata-kata yang pedas untuk menyedarkan puak tu, tapi tak ada faedah apa dah. Dia sudah dalam neraka, cakap pun tak guna. Tapi nak cakap juga kan, kalau tak cakap berasa nak kata lah juga sepatah dua. Maka ahli syurga balik semula. Mai, sudahlah episod tu, kita bercakap balik tentang nikmat yang kita ada sekarang ini. Dia kata apa? Afama nahnu bimayyitin. Kemudian ia berkata pula kepada rakan-rakannya yang sama-sama sedang menikmati kesenangan di syurga, bukankah kita setelah mendapat nikmat ini tidak akan mati lagi? Kita ni tak mati dah tak mati dah. Dia bercakap sama dia. Qala al-mu'minu li ahli al-jannah mughtabitan masruran, suka sangat dengan nikmat Allah Ta'ala, bil khuludi fiha abadan, mereka akan kekal dalam syurga selama-lamanya. Dia kata kita tak mati dah ya? Tak dah. Illa mautatanal ula, selain dari kematian kita yang dahulu. Mati mula-mula dulu, tak mati dah. Tak dah. Wa ma nahnu bimu'azzabin, dan kita pula tidak akan terkena azab. Sebab orang tak boleh masuk syurga, kecuali setelah melalui proses.
Proses apa tu? Proses pembersihan. Makna andainya kita minta berlindung Allah Ta'ala, kita minta berlindung, na'udzubillah minan nar. Andainya orang ni orang beriman, tapi perangai dia kurang berjurus, perangai dia tak apa molek, dia terjebak dengan dosa, dengan maksiat, apa jadi? Dia kena pergi ke neraka dulu sekejap. Dia panggil tathir, tanzif, bersih dulu. Kemudian baru masuk dalam syurga. Bila masuk dalam syurga, dia tak akan keluar lagi lah. Dia tak akan keluar lagi. Tidak akan keluar lagi. Dia kata, illa mautatanal ula, mati kita yang pertama, wa ma nahnu bimu'azzabin, dan kita tidak akan terkena azab. Dalam hadis, tengok hadis ni, dia panggil hadis hadis mati disembelih. Ingat tak? Yu'ta bil maut yaumal qiyamah. Pada hari kiamat esok, bila ahli syurga duduk dalam syurga, ahli neraka masuk neraka, na'udzubillah, maka dibawanya mati. Mati dalam bentuk kabshan, seekor kibas. Bentuk seekor kibas. Tahu kibas? Macam kita ni biri-biri. Dia pun letak antara syurga dengan neraka. Malaikat tanya, ya ahlal jannah, ahli syurga. Semua ahli syurga berjenguk. Kenapa? Apa ni? Dia kata mati, maut. Sebab kita dah mati, kita tengok dah mati, kita kenal lah mati. Lah ni kita belum mati, kita belum jumpa maut. Faham? Panggil pula, ya ahlan nar, ahli neraka. Puak-puak neraka pun jengok, tengok. Apa ni? Mati. Ketika itu malaikat pun fayuzbah, malaikat pun sembelih mati. Fayuqalu khuludun la maut. Kamu semua ahli syurga kekal, tak ada mati lagi. Ahli neraka kekal, tidak ada mati lagi. Lesh? Sebab mati sudah mati. Mati sudah mati. Duduk dengar cerita mati dulu. Mati sudah mati. Jadi bila mati sudah mati, macam mana dia nak mati lagi? Tak ada lagi mati. Selepas mati kali yang kedua tidak ada. Ini cerita ini sahih. Telah ada hadis ini dalam Musnad Imam Ahmad. Kata di muhaqqiq isnaduhu sahih. Alhamdulillah. Jadi selesailah kita. Mati sudah mati. Maka ahli-ahli Allah Ta'ala peringatkan kepada kita yang masih hidup. Yang masih hidup ni kata apa? Tengok ayat terakhir dalam surah ini, di dalam siri ini. Inna hadza lahuwal fawzul azim. Sesungguhnya nikmat-nikmat kesenangan syurga yang demikian ialah sebenar-benar pendapatan dan kemenangan yang besar. Jadi bila ahli syurga ni dapat nikmat, bila ahli syurga sudah dapat dia punya keputusan bahawa dia tidak akan mati lagi, Allah kata inilah kemenangan yang hakiki, yang besar, yang sepatutnya kamu semua cari. Limithli hadza falyamalil amilun. Kemenangan yang besar ini kamu carilah dia untuk memperolehi pendapatan, untuk memperolehi kemenangan yang seperti inilah. Falyamalil amilun. Hendaknya orang-orang yang beramal melakukan amalnya dengan bersungguh-sungguh di dunia.
Ingatlah kita semua pelajar. Dalam ayat Quran surah Ali Imran. Tanda surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 185. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapanya selamat daripada neraka, masuk dalam syurga, itulah orang yang dapat kemenangan. Maka para pelajar sekalian, kita kena ingat, limisli hadza falyamalil amilun. Untuk meraih, mendapat nikmat yang besar inilah kita kena bekerja, kena beramal, wahai orang-orang yang bekerja. Maka jawab dia, siapa dia nak kemenangan, siapa dia nak jadi orang bertuah, siapa nak jadi orang hebat, kita bekerjalah untuk kerana Allah, bekerja untuk Allah, mengikut sunnah Rasulullah. Ingat, tulis pelajar-pelajar, siapa yang nak syurga, nak mendapat kemenangan, lah dia bekerja kerana Allah, bekerja untuk Allah dan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamatlah dia punya tafsir ayat secara ringkas. Sekarang ni kita pindah pula kepada al-fawaid. Al-fawaid at-tarbawiyah wal fawaid al-ilmiyah. Faedah dari sudut pendidikan dan juga faedah dari sudut ilmiahnya, insya-Allah. Tengok ayat kita. Ayat 50. Fa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Ahli syurga tu duduk berhadap muka, kata orang. Bertanya-tanya khabar, ulang balik cerita-cerita lama. Kata di ulama tadabbur, kamalu adabi ahli jannah. Sempurnanya ada ahli syurga bila bercakap dia tengok muka, beradab orang panggil. Tidak kata ni pusing, kau ni pusing, kau ni tak ada. Beradab tengok muka. Dan kita atas dunia pun di antara adab antuqbila ila muhaddithika. Bila kita bercakap dengan orang, tengok muka gitu. Jangan ada apa khabar. Macam setengah kita pergi ke pejabat-pejabat orang. Cik, encik, dia duduk kerja. Nak apa? Ni saya nak tanya ni borang ni macam mana? Bacalah sendiri. Tersedak tu. Paling muka lain. Yang tak tahannya penjual tu. Cik, berapa harga ni? Bacalah, ada tulis tu. Dia tak tengok muka. Ini berat. Sifat ahli syurga dan sifat orang nak jadi ahli syurga, kalau bercakap kena tengok muka. Tuqbila ila muhaddithika. Bercakap, tengok muka. Senyum pada orang. Cuma kalau kita bercakap dengan wanita, boleh ya kita tengok muka dia. Dia panggil tak boleh bertentang mata. Tengok dengan orang wanita yang bukan mahram. Jadi ada setengah orang ni wanita, dia tak selesa. Dia kata, kenapa ustaz tengok ke lain, tak tengok saya? Saya kata, awak bini orang, kenapa aku nak tengok? Kita bercakap je lah. Apa-apa soalan nak tanya, tak syarat. Itu adab, etika. Jangan tengok. Sebab an-nazar sahmun masmum min siham iblis. Pandangan mata itu panahan iblis. Jadi kalau tengok muka orang, comel juga dia ni. Jadi mari syaitan, nak kacau. Kena ada adab. Maknanya ayat ini menyatakan sempurnanya adab dan sempurnanya kegembiraan ahli syurga, sebab mereka boleh bercakap-cakap, bertanya khabar apa yang berlaku kepada mereka di atas dunia dulu. Ayat ini juga menunjukkan kepada orang di akhirat pun dia teringat balik apa yang berlaku dalam dunia dulu. Apa yang berlaku dalam dunia dulu. Jadi kalau kita berlaku, ialah terutama sekali kita nak dapat ke syurga ni melalui jalan yang berliku, kata orang, kan? Jalan yang berliku, jalan yang sukar.
pastilah nikmat kita tu terasa tinggi. Sebab kita sampai ke syurga dengan cara yang begitu sukar. Alhamdulillah. Yang kedua, faedah yang kedua. Qala qailum minhum, ayat 51. Inni kana li qarin yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Dia kata, kita dulu ada member lah, ada kawan yang duk attack kita. Mau percaya ke? Mau percaya ke mati hidup semula? Mau percaya ke tidak? Tanda pelajar, ayat ini mengajar kepada kita, memberi amaran kepada kita min qurana isu, daripada kawan-kawan yang jahat, yang sentiasa mencari jalan untuk nak menyesak, memensungkan kita. Jangan sekali-kali kita berkawan dengan orang tak baik, nanti kita juga jadi tak baik. Sebab apa? Kata dia ahli kaji, pengkaji kata, yakunu a'da aduwin lisan man kana muqanan. Musuh yang paling licik nak kena pada kita, kawan kita sendiri. Sebab dia tahu kelemahan kita. Dia lemah dalam bidang mana. Dia attack betul. Jadi musuh yang paling bahaya, tuan-tuan, iaitulah musuh yang kenal kita. Sebab apa? Sebab dia tahu orang ni orang mudah digoda, orang ni orang mudah koyak, orang ni, maka itu yang sangat berbahaya. Itu yang dua. Yang pertama, faedah yang kedua, jangan berkawan dengan orang jahat, qurana su, sehingga dikatakan sebab Abu Talib tak mau mengucap ketika Nabi SAW ajar dia mengucap. Sebab apa? Kenapa? Sebab Abu Jahal duk tunggu dia. Abu Talib lah. Setiap kali Nabi pergi nak ajar ayat pak cik dia mengucap, ada geng-geng Pak Abu. Geng Abu Jahal duk tunggu Abu ni macam-macam tunggu. Dan itulah yang dikatakan oleh para ulama, bahawa manusia yang mudah nak attack kita ni orang yang kenal kita. Dia mudah tahu orang ni beres je. Kita tahu kelemahan dia tu. Ada orang lemah dengan duit, ada orang lemah dengan godaan melalui wanita. Sebab tu kita tengok beberapa insiden kes, na'udzubillah, kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Kawan ni sekejap je naik, ada kedudukan, pop, mari wanita, down, habis. Ada orang lemah dengan macam-macam kelemahan lah manusia ni. Yang penting, orang yang tahu kelemahan kita tu kawan yang ini, kawan kita sendiri. Jadi kita, sebab tu kita nak berkawan dengan orang baik. Dia tahu kelemahan kita, dia bimbing kita, dia bantu kita, dia bukan nak goda, nak kacau kita. Faedah yang ketiga, bila dia bercakap duk cari kawan dia tu, dia kata apa? Qala, ayat 54. Qala hal antum muttali'un. Mari kita pergi tengok dia, pergi cari. Kita pergi cari orang hak yang nak menyesatkan kita dulu. Boleh tak kita pergi cari? Boleh. Ulama tadabbur kata, yundabu lil insan an yanzura fi dhalali man dhalla. Boleh kita pergi tengok orang sesat. Orang-orang geng-geng sesat ni, liyatabayyana fi dhalika qadra ni'matillahi 'alaihi fil hidayah. Supaya kita nampak nikmat Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita. Mari kita pergi tengok orang sesat, supaya kita tahu kita diberi hidayah. Fa innal asya' innama tatabayyanu bi dhiddiha. Ini ulama psikologi kata, setiap benda tu terserlah bila tengok lawan dia. Orang kita tengok sesat, kita nampak nikmat iman kita. Nikmat kita ikut sunnah. Nikmat kita ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kita ada nikmat. Kalau tidak, kita tak nampak. Duk ingat kita relax gitu ya, kan? Ingat gitu ya.
Maka ayat ini juga mengajar kepada kita ahwal keadaan hari kiamat itu tak boleh nak kita kiaskan dengan keadaan dunia. Tak boleh nak kias dunia. Macam mana kita nak tengok orang kafir, macam mana kita nak pergi siasat. Tak usah duk kias lah. Atas dunia ada cara dia, di akhirat ada cara dia. Pandailah malaikatnya. Nak keluarkan orang tu, nak suruh kita boleh cakap dengan dia, boleh dialog dengan dia di akhirat esok. Kan? Nak mana orang ni orang ahli syurga duduk paling tinggi darjat, ahli neraka duduk di bawah, tapi macam mana? Kata di ulama, tanda tuan-tuan, anna kullama warada min ahwali yaumil qiyamah, semua benda yang berlaku di akhirat yang Allah ceritakan, ya Nabi SAW cerita dengan hadis yang sahih, yang tak mungkin kita boleh terima dengan otak kita ni, kerana tak boleh tengok atas dunia ni, atas dunia tak mungkin berlaku, kita kata itu akhirat. Sebab itu tadi anda sebut, tuan-tuan dan puan-puan, jangan kiaskan alam barzakh, jangan kiaskan alam akhirat dengan apa yang berlaku di atas dunia. Jangan kita buat kias. Tak boleh nak kias. Nak banding tak boleh. Alam yang berbeza, suasana yang berbeza. Jadi tak boleh kita buat banding. Tak boleh ni gini, tak boleh apa. Itu dunia. Kita bincang dengan akhirat. Awak banding apa ni? Mari kita pergi kepada faedah yang keempat. Faedah yang keempat, ayat 57. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Kalaulah tidak dengan nikmat Allah menyelamatkan kita, anugerahkan kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun duduk sekali dengan puak ni dalam neraka, na'udzubillah. Kata ulama tadabbur, anna tahaddus bi ni'matillah masyru'. Kita bercakap, menghitung nikmat-nikmat Allah Taala itu dibenarkan dengan syarat. Syarat maksud dianya nak puji Allah, bukan iftikhar, sombong, bangga, takabur kepada hamba Allah. Maka kita dibenarkan. Kita dibenarkan untuk mengungkit nikmat Allah Ta'ala. Kita kata Alhamdulillah, kan? Alhamdulillah aku, Allah Ta'ala bagi rezeki, kaya, kan? Kaya, senang hidup, ada kereta, ada apa. Tak ada mana, kita boleh sebut ya. Sebab apa? Sebab tu adalah hadis, ada riwayatkan bila Allah Ta'ala beri nikmat kepada hamba dia, dia nak tengok kesan nikmat itu. Nak tengok kesan daripada nikmat Allah Ta'ala begitu. Dalam tengok hadis Abdullah bin Amru dalam Tirmizi, innallaha yuhib an yara athara ni'mati ala abdihi. Innallaha yuhibbu an yara athara ni'mati ala abdihi. Allah Ta'ala nak tengok kesan nikmat dia beri tu, biar nampak. Ni kita ada duit, tapi baju selipar cabut sebelah berjalan, kita kata itu tidak bagus. Ada, tapi jangan sombong. Sebab tu Tuhan kata wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits dalam surah kita. Jadi hadis ni hadis Abdullah bin Amru dalam Tirmizi. Dalam Sahih Tirmizi kata darjat dia hasan sahih. Alhamdulillah. Maknanya bila orang dapat nikmat boleh, tapi dengan syarat. Dengan syarat jangan sombong. Kita boleh sebutlah, tapi kalau setiap kali orang mari duk cerita aku ni kaya dulu, miskin, gini-ginilah. Kita cerita untuk pengajaran, bolehlah. Macam sebahagian daripada orang miskin zaman dulu, sekarang ni kaya, ada kan? Kaya, dia pun motivasi kepada orang, saya dulu miskin, saya dulu gini-gini, kita kata tak apa. Tapi kalau dia nak sombong, lebih baik dia tak sudut cerita. Oh ni cerita bagus tak untuk motivasi, kata tak apa. Maka walaula ni'matu rabbi, kalaulah tidak kerana nikmat Tuhan aku. Dan kita nisbahkan ni'matu rabbi.
nikmat Tuhan aku. Jangan kita kata walaula rabbi sajalah, laula ni'matu rabbi, laula ni'matu rabbi, kalau tidak kerana nikmat Tuhan aku, kalau tidak kerana Tuhan. Semua ada Tuhan, tapi yang kita dapat masuk syurga ni sebab nikmat hidayah yang Allah anugerahkan kepada kita itu. Alhamdulillah. Sebab tu Tuhan ajar sini walaula ni'matu rabbi. Kalau tidak kerana anugerah Tuhan tak sampai sini kita. Kalau tidak kerana Tuhan, memang semua ada Tuhan. Tapi nikmat itu yang besar yang kita nak bincangkan. Baik para pelajar sekalian, yang terakhir qauluhu ta'ala limithli hadza falyamalil 'amilun. Untuk memperolehi syurga, mencapai kemenangan, mendapat kebahagiaan jauh daripada neraka, maka kamu semua beramallah untuk membuat persiapan ini. Walaupun kita dah belajar adalah hadis yang dulu, hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, tak ada seorang pun boleh masuk syurga dengan semata-mata amalan. Tapi bukan makna kita tak boleh beramal. Lah, kita kena bekerja sebagaimana perintah Allah. Aqimus solat wa atuz zakat. Semua Allah Ta'ala perintah solat, zakat. Nabi SAW juga tambah lagi dalam hadis-hadis yang banyak. Jadi kita kena buat. Jadi kalau siapa dia nak syurga, buatlah persiapan sebagaimana orang nak. Ni nak syurga, nak beramalnya tak ada apa nak apa bila gitu. Maka ayat ini mengajar kepada kita supaya fokus, tumpukan amalan-amalan yang melayakkan kita ke syurga. Jangan duk main nak saja. Buat amalnya tidak. Kita kata itu satu kepincangan yang sangat nyata, kepincangan yang amat nyata. Kepincangan yang amat nyata ini satu perbuatan yang tidak baik, yang tidak bagus. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah 5 faedah yang dapat kita ambil. Kita mengatakan laula ni'matu rabbi, kalau tidak kerana nikmat Tuhan aku. Ulama kata anna najatal insan min azabillah min akbarin ni'am. Seorang itu selamat daripada azab Allah Ta'ala, itulah nikmat yang besar. Maknanya kalau dia selamat daripada azab, walaupun tak masuk syurga, nikmat dah tu. Dapat syurga pula gak nikmatun ala nikmatin, ataupun dikata nurun ala nur. Alhamdulillah, tamatlah 5 faedah yang dapat kita kutip dalam ayat yang kita baca ini, ayat 50 sehingga ayat 61. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang berikutnya, bermula ayat 62 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.